Sejarah Tingkatan 5, Bab 10, Kecemerlangan Malaysia di Pesada Dunia. 10.3 Penglibatan rakyat dalam isu kemanusiaan dan keamanan. Salam sejahtera semua. Hari ini kita akan meneruskan kelas sejarah kita. Hari ini kita akan lihat 10.3 iaitu penglibatan rakyat dalam isu kemanusiaan dan keamanan. Kita akan lihat isu Palestin, isu Syria, tsunami di Aceh dan Sri Lanka. Objektif untuk pelajaran hari ini adalah pada akhir pembelajaran murid akan dapat menjelaskan penglibatan rakyat dalam isu kemanusiaan dan keamanan. Pengenalan. Malaysia berada di barisan hadapan dalam membangkitkan isu kemanusiaan dan keamanan. Malaysia sering menyuarakan pandangan dalam pertubuhan antarabangsa dan serantau seperti PBB, Commonwealth, OIC dan ASEAN. Pandangan yang disuarakan ini berkaitan dengan aspek kemanusiaan dan keamanan terutama dalam kalangan masyarakat yang tertindas. Ketiga, kita lihat. Selain itu, rakyat Malaysia turut aktif terlibat dalam pelbagai aktiviti kesukarelawan bagi membantu golongan yang tidak bernasib baik, sama ada disebabkan bencana alam maupun peperangan. Dan yang keempat, kita lihat. Tindakan ini secara langsung menaikkan nama Malaysia di mata dunia. Isu Palestin dan Syria merupakan antara isu yang menonjolkan penlibatan rakyat Malaysia dalam pertubuhan antarabangsa. Selain itu, rakyat Malaysia juga terlibat dalam misi kemanusiaan di Aceh dan di Sri Lanka. Okey, kita akan lihat satu persatu. Okey, sekarang ni kita akan lihat isu Palestin, Isu Palestin. Isu Palestin sememangnya dekat dengan dasar luar dan domestik Malaysia. Perjuangan menegakkan isu Palestin disuarakan oleh semua Perdana Menteri Malaysia sejak zaman Tengku Abdul Rahman Putera Al-Haj. Sejak tahun 1948, rejim Zionis Israel melakukan kekejaman, pengusiran dan pembunuhan terhadap penduduk Palestin. Tindakan ini menjadi asas penting kepada perjuangan Malaysia bagi memastikan hak dan keadilan rakyat Palestin mendapat pembelaan. Penglibatan rakyat dalam menangani isu kemanusiaan di Palestin dapat dilihat secara jelas melalui non-governmental organisation ataupun NGO. Maksudnya pertubuhan bukan kerajaan. Kewujudan NGO ini membolehkan satu bentuk koordinasi membantu warga Palestin dapat dilaksanakan. Antara NGO yang aktif dalam bidang kesukarelawan ini termasuklah Aman Palestin dan Cinta Gaza Malaysia ataupun CGM. Okey, kita lihat Rakyat Malaysia turut menyatakan sokongan padu kepada rakyat Palestin. Mereka melakukan demonstrasi sebagai tanda sokongan kepada Palestin dan menubuhkan tabung Palestin untuk mengutip sumbangan keuangan kepada mangsa Zionis di Palestin. Selain itu, rakyat Malaysia turut terlibat menghantar bantuan makanan dan perubatan ke Palestin menerusi program Freedom Flotilla, iaitu program kemanusiaan yang digerakkan oleh Free Gaza Movement yang ahlinya datang dari seluruh dunia. Kita bergabung dengan ahli-ahli daripada seluruh dunia untuk berjuang membantu rakyat Palestin yang ditindas oleh Zionis. Rakyat Malaysia yang menyertai misi kemanusiaan turut menghadapi cabaran seperti ditawan dan dipenjara. Kita lihat risiko tinggi yang dihadapi oleh rakyat Malaysia dalam membantu Palestin ini. Mereka ditawan dan juga dipenjarakan. Okey, sekarang ni kita lihat NGO yang terlibat di dalam membantu Palestin. NGO yang terlibat di dalam membantu Palestin. Kita ada 4 NGO yang aktif yang membantu perjuangan Palestin. Okey.
Pertama, kita ada Aman Palestin. Didaftarkan secara rasmi pada tahun 2006 dan menjadi organisasi yang giat membantu rakyat Palestin secara kolektif, sistematik, berterusan dan berkesan. Ianya menyalurkan bantuan kebajikan dan sumbangan orang ramai kepada rakyat Palestin. Ya, apabila kita nak menyumbang, rakyat Malaysia nak menyumbang, kita boleh sumbang kepada Aman Palestin. Jadi mereka bawa derma kita ini untuk membantu rakyat Palestin. Ya. Yang kedua, kita lihat Majlis Perundingan Pertubuhan Islam Malaysia ataupun MAPIM. Ya. Gabungan beberapa buah NGO dan turut menjalankan kerja-kerja sukarelawan dalam usaha membantu rakyat Palestin yang tertindas. Antara aktivitinya termasuklah mengadakan Hari Solidariti Rakyat Palestin. Okey. Dan yang ketiga, kita lihat kita ada Cinta Gaza Malaysia ataupun CGM. Ya, apakah Cinta Gaza Malaysia? Ya, ia diasaskan oleh Muhammad Nadir Al-Nuri Kamaruzaman dan menjalankan operasi sejak tahun 2013. Menjalankan aktiviti kutipan dan sumbangan kepada penduduk Gaza, terutamanya kanak-kanak, ibu tunggal dan warga emas. Melancarkan projek Ramadan 2020 dengan tema Ramadan Bulan Berkongsi Kebahagiaan. Merangkumi bantuan perubatan, kebajikan belia, teknologi hijau, infrastruktur, pendidikan, pengajian Al-Quran serta seni dan budaya. Okey, itu yang disumbangkan. Kemudian kita lihat yang keempat, kita ada Muslim Care Malaysia. Ianya ditubuhkan pada tahun 2006 dan secara aktif menjalankan misi kemanusiaan di Palestin. Okey, kita lihat ini adalah 4 NGO yang sangat aktif membantu warga Palestin. Ya, kita sebagai rakyat Malaysia, sekiranya kita nak membantu, kita boleh salurkan bantuan kita kepada 4 NGO ini. Mereka membantu rakyat Palestin dari pelbagai sudut. Dari pelbagai sudut. Kerana masyarakat Palestin ini adalah masyarakat yang teraniaya. Okey, sekarang kita lihat dalam menyalurkan bantuan NGO ini menghadapi cabaran dalam misi kemanusiaan. Maaf ada kesalahan ejaan di sini, kemanusiaan bukan kemanusiaan. Kemanusiaan. Okey, rakyat Malaysia yang menyertai misi kemanusiaan turut menghadapi cabaran seperti ditawan dan dipenjarakan. Kita lihat yang pertama sebanyak 12 orang sukarelawan Malaysia yang berada dalam kapal Mavi Marmara telah ditawan oleh pihak Israel pada bulan Mei 2010. Ini kronologi peristiwa Kemudian kita lihat sebelum itu Dr. Fauziah Muhammad Hassan turut serta dalam misi kemanusiaan ke Palestin dalam program Women's Boat to Gaza pada bulan Ogos 2016. Kapal Zaitauna Oliver yang dinaiki beliau ditawan oleh pihak Israel. Mereka dikepung kemudian ditawan. Okey. Kemudian kita lihat yang ketiga Dr. Muhammad Afandi Saleh pula terlibat dalam misi kemanusiaan ke Palestin menaiki kapal Al-Auda pada tahun 2018. Kapal tersebut telah ditawan oleh Israel dan beliau ditahan di dalam penjara di Israel sebelum dibebaskan kemudiannya. Okey. Ini adalah peristiwa-peristiwa ataupun cabaran-cabaran yang dihadapi oleh misi kemanusiaan daripada Malaysia Mereka telah ditahan dan ditawan dan dipenjarakan oleh Israel. Okey. Okey, sekarang ni kita lihat isu Palestin dan sekarang ni kita lihat isu Syria. Malaysia juga membantu masyarakat Syria Okey, apa yang berlaku kita lihat apa yang berlaku di Syria. Kamu lihat mengikut nombor dia punya kronologi, kamu boleh lihat penerangan saya mengikut nombor Nombor 1. Krisis politik di Syria yang bermula pada tahun 2011 menyebabkan rakyat Syria mengalami kesengsaraan, terutamanya masalah kekurangan makanan dan kemudahan perubatan. Banyak kita lihat
masyarakat ini ya kekurangan makanan dan juga mendapat penyakit berjangkit ya kerana kekurangan kemudahan perubatan ya. Okey, apa yang berlaku di Syria? Di Syria berlaku krisis politik ya. Okey. Menyedari keadaan ini ya, Malaysia tampil memberikan bantuan dan sokongan kepada rakyat Syria. Ya, pada 1 Oktober 2015, kerajaan mengumumkan kesediaan untuk menerima 3,000 orang pelarian warga negara Syria dalam tempoh 3 tahun secara sukarela atas dasar kemanusiaan. Okey, kemudian kita lihat yang ketiga, penglibatan rakyat Malaysia membantu rakyat Syria pula dapat dilihat melalui peranan NGO. Ya, NGO. Ya, seperti juga di Palestin ya, membantu Syria juga NGO juga memainkan peranan. Okey. Jadi kita lihat ya, ini adalah antara NGO ya, kita lihat daripada nombor 4 di sini ya. NGO ya, antara NGO yang terlibat membantu Syria termasuklah Organisasi Humanitarian Care Malaysia ataupun MyCare. Ya, ataupun MyCare. Ia merupakan gabungan 6 buah NGO kemanusiaan. Telah melancarkan kempen I for Syria pada tahun 2011 bagi menyalurkan pelbagai bantuan kepada pelarian Syria. Ya, mereka mengendalikan aspek pendidikan, kesihatan dan kebajikan pelarian Syria yang berada di Malaysia. Ya, kita lihat betapa murninya ya hati masyarakat Malaysia. Okey, kemudian kita lihat selain daripada itu, NGO yang seterusnya yang membantu isu Syria adalah Cinta Syria Malaysia ataupun CSM. Ya, ditubuhkan pada tahun 2014. Memberi bantuan kemanusiaan kepada pelarian Syria yang berada di Turki, Lubnan dan Malaysia. Menubuhkan Sekolah Kita, ya, iaitu program pendidikan percuma untuk anak-anak pelarian Syria. Okey, kemudian kita lihat NGO yang seterusnya adalah Global Peace Mission, ya, ataupun GPM. Ditubuhkan pada tahun 2001, aktif menjalankan pelbagai aktiviti sukarelawan dan kemanusiaan di 30 buah negara. Turut aktif memberikan bantuan kemanusiaan kepada pelarian Syria berupa makanan, ubatan dan peralatan. Okey. Kita lihat ya. Pelibatan rakyat Malaysia membantu rakyat Syria dapat dilihat melalui peranan NGO. Ya. Pada 20 Mei 2016, rakyat Malaysia ya telah memberi sumbangan melalui tabung kemanusiaan program penempatan migran Syria yang telah dilancarkan. Pada 2017, rakyat Malaysia turut serta menyertai ya perhimpunan Solidariti untuk menyatakan sokongan ya terhadap Syria dan hantar memorandum bantahan kepada kedutaan Syria di Kuala Lumpur berkaitan kekejaman terhadap rakyat Syria. Okey, inilah antara ya yang kita lakukan. Okey, kamu mesti ingat ya, rakyat Malaysia ini ya ataupun kerajaan Malaysia ya, kita lebih suka menggunakan pendekatan diplomasi. Sekiranya kita nak menunjukkan rasa tidak puas hati ya, menunjukkan rasa bantahan, menunjuk perasaan, kita hanya menggunakan demonstrasi ya. Kemudian kita hantar bantuan ya. Kita bukan cakap saja tetapi kita juga telah menghantar bantuan ya. Okey. Seterusnya ya kita akan lihat tajuk yang seterusnya ya, tsunami di Aceh dan Sri Lanka. Okey, saya percaya ya kamu pernah dengar tentang peristiwa tsunami ya yang berlaku ya di Asia, iaitu di Aceh ya. Dia bermula ya di Aceh ya, tetapi dia memberi impak kepada beberapa buah negara di persekitaran tersebut ya, terutama negara Sri Lanka, Thailand dan juga ya Malaysia ya. Tetapi ya kesan yang paling teruk adalah di Aceh dan di Sri Lanka. Ya, peristiwa ini berlaku pada tahun 2004. Okey, kita lihat ya. Pertama,
Ya, bencana alam seperti tsunami yang memusnahkan Aceh dan Sri Lanka pada tahun 2004 telah menarik perhatian Malaysia. Ya. Kita sangat bersimpati. Ya. Peristiwa ini sangat menyayat hati kita dan kita sebagai warga negara Malaysia yang mempunyai rasa kemanusiaan, ya, kita telah memberi bantuan. Rakyat Malaysia bersepakat memberi bantuan kepada mangsa tsunami di Aceh dan Sri Lanka. Ya. Kemudian kita lihat penduduk di Aceh dan Sri Lanka kehilangan segalanya dalam sekelip mata. Ya, peristiwa ini sangat dahsyat. Ya, peristiwa ini berlaku dalam sekelip mata. Ya, kematian di depan mata kita terakam. Ya, okey, nanti saya akan beri video yang kamu boleh tonton peristiwa ini yang berlaku di mana, di Aceh dan juga di Sri Lanka. Ya, kita lihat dalam sekelip mata orang yang hidup itu air datang dalam keadaan gelombang yang besar yang memusnahkan segala-galanya dalam sekelip mata. Ya. Kemudian kita lihat keadaan ini menyebabkan Malaysia telah melancarkan bantuan segera termasuklah bantuan perubatan, makanan dan keperluan harian. Okey, dan kita lihat rakyat Malaysia yang prihatin turut memberikan bantuan melalui badan seperti Mercy Malaysia. Mercy ini adalah sebuah badan kebajikan NGO yang membantu kemanusiaan. Okey. Sekarang kita lihat NGO misi kemanusiaan di Aceh dan Sri Lanka. Okey, sekarang ini kita akan lihat NGO misi kemanusiaan yang membantu Aceh dan Sri Lanka. Okey. Kita lihat antara NGO yang terlibat dalam misi kemanusiaan di Aceh dan di Sri Lanka termasuklah yang pertama kita ada Malaysian Medical Relief Society ataupun Mercy. Okey, Mercy Malaysia Okey. Mercy ini telah ditubuhkan pada tahun 1999 oleh Tan Sri Dr. Jemilah Mahmud. Okey. Aktif dalam bidang kesukarelawan dan kemanusiaan membabitkan negara yang berkonflik dan ditimpa bencana. Ya, aktif mereka ini aktif membantu kemanusiaan. Ya, mereka tidak campur tangan dalam konflik tetapi membantu mangsa. Okey, bertindak memberi bantuan perubatan serta membina semula pusat kesihatan komuniti di Aceh. Ya, dan juga membangunkan infrastruktur di Sri Lanka termasuklah sekolah dan jabatan bagi kemudahan penduduk. Kemudian kita lihat NGO yang kedua Kita lihat kita ada Anggota Belia Islam Malaysia ataupun ABIM. Ditubuhkan pada tahun 1971 memberi bantuan kemanusiaan kepada pihak yang memerlukan termasuklah mangsa bencana tsunami di Aceh, mendirikan sekolah dan rumah perlindungan kepada lebih kurang 120 orang anak yatim yang menjadi mangsa tsunami di Bandar Aceh. Ya, maksudnya anak yatim ni kehilangan ibu dan bapa Okey, ataupun kehilangan salah seorang ibu atau bapa musnah Bandar Aceh ni musnah seperti padang jarak, padang terkukur Maksudnya kemusnahan yang nyata, habis semua rumah habis semua ketamadunan yang berdiri kukuh itu adalah sebuah rumah ibadat, itu sebuah masjid Yang lain itu semua hancur. Jadi kita lihat ABIM membantu Okey, selain pada itu kita lihat Yayasan Restu. Okey, Yayasan Restu merupakan salah satu NGO membantu misi kemanusiaan di Aceh dan juga di Sri Lanka. Ditubuhkan pada tahun 1998, memberi bantuan percuma kepada warga Aceh yang membangunkan rumah anak yatim yang dikenali sebagai Rumah Anak Yatim Babun Najah di Uli Kariong Aceh, nama tempat itu Uli Kariong Aceh membantu Sedih apabila kita melihat peristiwa ini Okey. Okey, sebagai kesimpulan kita lihat rakyat Malaysia apa yang kita boleh nyatakan di sini kita lihat rakyat Malaysia sememangnya prihatin serta sanggup memberi bantuan kepada golongan yang menghadapi musibah sama ada disebabkan oleh peperangan maupun bencana alam. Kita lihat walaupun kita ada NGO NGO ini aktif, tetapi NGO ini tidak boleh membantu sekiranya rakyat Malaysia tidak bersama-sama menyumbangkan
derma ya, sama ada dari segi kewangan ya, untuk membantu mangsa-mangsa tadi ya, sama ada apa yang kita lihat sama ada di Palestin, di Syria ya, bantuan kepada mangsa tsunami di Aceh dan juga Sri Lanka. Ya, sebenarnya ini menunjukkan bahawa bagaimana rakyat Malaysia bersatu padu ya dalam merealisasikan bantuan kemanusiaan di seluruh dunia. Ya. Kita lihat sikap peri kemanusiaan yang tinggi dan sanggup melakukan kerja sukarelawan ini telah menaikkan nama baik negara kita. Ya, sebenarnya ya, apabila kita melakukan sesuatu yang baik, ya, kita lihat ya, orang akan sentiasa mengenang kita. Ya, okey, bab kata pepatah ya, orang memberi kita merasa, orang berbudi kita berbahasa. Ya, jadi nilai-nilai murni ini ya, sebagai warga negara Malaysia ya, kita mestilah mengamalkan nilai-nilai murni dalam kehidupan kita. Ya, sikap berdiplomasi sangat penting dalam menyelesaikan masalah. Okey, sekarang ya kita sudah tamat ya perbincangan tentang topik 10 poin 3 hari ini. Sekarang ini kita cuba lihat sedikit latihan. Saya minta awak semua ya melihat latihan ini ya. Kita lihat elemen ya. Okey, kita lihat buktikan sikap prihatin dan peka terhadap isu serantau penting bagi sebuah negara. Okey, ini adalah elemen kewarganegaraan. Elemen kewarganegaraan 15.3.7. Okey, cuba kamu fikirkan ini ya. Ini boleh menjadi soalan kebat lah. Ya, cuba kamu buktikan sikap prihatin dan peka terhadap isu serantau ya penting bagi sebuah negara. Maksudnya apa? Apa kata kunci di sini? Dia suruh kamu buktikan betapa sikap prihatin dan peka terhadap isu serantau penting bagi sesebuah negara. Kenapa agaknya? Okey, saya nak ya. Okey, kamu lihat di sini ada 8 markah. Ini adalah soalan kebat. Bermaksud kamu kena mencari berapa isi. Okey, bergantunglah ya kalau kamu memberi, kalau berdasarkan formula yang saya bagi ya, kamu kena cari isi, kemudian memberi huraian, memberi contoh dan membuat inference. Kalau kamu meletakkan jawapan begitu, kamu hanya mencari 2 isi sahaja dan kamu huraikan dia. Ya, sekiranya kamu tak boleh mendapat 4 maklumat tersebut yang telah saya nyatakan, ya, mungkin kamu boleh bagi 3 isi ya ataupun 3 fakta. Okey, kita lihat. Saya harap ya kamu boleh cari ya jawapan ini dan kita akan bincangkan di dalam kelas apabila kita bersemuka nanti ya. Perbincangan ini kita akan buat di kelas ya, walaupun kehadiran kamu nanti bergilir, tapi kita akan melaksanakan perbincangan ini. Bila kamu datang, saya harap kamu sudah bersedialah dengan jawapan ini ya untuk perbincangan ya. Okey. Kemudian ya kita lihat soalan yang seterusnya. Cak Naminda, aplikasi kebat. Okey, rasionalkan tindakan Malaysia membantu rakyat Palestin sejak dari zaman Tengku Abdul Rahman sehingga kini. 8 markah. Ya, formula yang sama juga ya. Rasionalkan tindakan Malaysia membantu rakyat Palestin sejak di zaman Tengku Abdul Rahman sehingga kini. Okey, apakah rasionalnya? Kenapa ya kita rasional ya? Rasional. Kenapa kita membantu rakyat Palestin? Kenapa kita mesti membantu rakyat Palestin? Apa rasional dia? Okey, mungkin di sini ya, kerana apa? Okey, kamu boleh menyatakan bahawa ya, kamu boleh menyatakan isi dia Zionis ya telah merampas kedaulatan Palestin. Ya, merampas kedaulatan Palestin. Carilah contoh dia ya, carilah huraian dia. Ya, juga kita lihat telah berlaku pembunuhan ya. Pembunuhan di Palestin, iaitu menafikan hak kemanusiaan di mana orang awam, kanak-kanak, wanita dan juga warga tua dibunuh ya tanpa rasa bersalah ya. Okey, kemudian kita lihat Zionis juga tidak menghormati gencatan senjata. Kita lihat ya telah berlaku ya, telah diputuskan oleh PBB untuk mengadakan gencatan senjata, tetapi kita lihat Zionis tidak menghormati gencatan senjata. Ya, sebagaimana contoh baru-baru ini ya pada tahun 2020 pada bulan Ramadan yang lalu ya, sepatutnya tidak boleh mengadakan sembarang serangan, tetapi
mereka melancarkan serangan ya yang menyebabkan kematian ya kepada kanak-kanak, orang awam, ya, wanita dan orang tua. Dan kita lihat telah nyata ya Israel ataupun Zionis yang melanggar piagam bangsa-bangsa bersatu. Ada 4 isi yang telah saya bagi ya. Mungkin kamu boleh terangkan ya dalam formula kebat ya. Kebat bagaimana menulis ya. Dan kita akan bincangkan dalam kelas bersemuka nanti. Okey. Okey, sekian sahaja untuk kali ini. InsyaAllah ya kita akan berjumpa di kelas yang akan datang. Ya, akhir kata ya, jaga diri, jaga keselamatan dan patuhi SOP. Terima kasih semua.